Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan tengoklah soalan yang berkaitan dengan nisbah, kadar dan kadaran, ya. Untuk satu topik yang seterusnya. Okey, so kita tengok, katakan di sini diberikan kita satu soalan penyelesaian masalah, okey. Apa yang perlu kita buat di sini adalah yang pertama, kita kena fahamkan soalan lah. Jadi kalau kita tengok soalan kat sini, dia melibatkan 3 kuantiti, nisbah 3 kuantiti. Iaitu nisbah bilangan bagi pen biru, pen hitam, pen merah dalam sebuah kotak adalah 5, nisbah 4, nisbah 3. Dan jika terdapat 360 batang pen dalam kotak tersebut, jadi kita kena hitung berapakah bilangan pen biru yang ada. Jadi masalahnya dekat sini adalah nilai yang ini adalah dalam bentuk nisbah. Okey, nilai ini diberi dalam bentuk nisbah. Okey, dan dia bagi kita 360 ini adalah bilangan batang pen. Right. Jadi kita kena cari nilai. So ini adalah nilai. Okey, yang atas tadi adalah nisbah. So kena bezakan antara dua tu lah. Okey, jadi sekarang ni apa yang perlu kita buat ialah kita tengok saya akan masukkan dalam kotak, right, untuk mudah nampak lah. So ini katakan ini biru, ini hitam, ini merah. Okey. Jadi kalau biru ni nisbah dia adalah 3. Kolom yang pertama ni kita letaklah nilai nisbah. Okey. Then yang ini adalah 4, ini adalah 3. So kolom yang kedua ni kita letak nilai. Okey. Kita tahu ke nilai B? Kita tak tahu. Kita letak balik B. Kita tahu ke nilai H tu ada berapa batang? Tak tahu, letak H. Kita tahu ke M tu berapa batang? Tak tahu, kita letak M. Okey, yang ini adalah tajuk lah atas dia. Senang. Macam tu. Okey. Jadi sekarang kita nak cari berapakah bilangan pen biru yang terdapat dalam kotak tu lah. Okey. So langkah yang pertama, kita kira dulu berapakah kuantiti bagi nisbah 3 batang pen tadilah. So kita akan tambah 5 tambah 4 tambah 3. Right, so kita akan dapat nilai dia adalah 12. Okey. So nilai bagi hasil tambah pen warna biru tambah dengan pen warna hitam tambah pen warna merah, bilangan dia adalah 360. Nampak tak perbezaan dekat situ? Yang ini adalah nisbah, yang ini adalah bilangan. Okey. Jadi sekarang dengan menggunakan nisbah yang ada, kita boleh cari bilangan pen yang berwarna biru. Okey, macam mana kita tengok ya. Baik. Sekarang ni kita tahu biru. Okey, biru nisbahnya, nilai dia punya kuantitinya adalah 5. So kita keluarkan 5. Jumlah semua sekali batang pen nisbah dia adalah 12. So perkan dengan 12. Macam tu. Dan sama dengan, okey, berapakah bilangan bagi pen biru? Tak tahu. So letak B. Berapakah jumlah keseluruhan bilangan pen? Adalah 360. Okey, letak sini 360. Baik. Langkah yang seterusnya kita kena darab secara bersilang. Okey, so once kita darab silang, kita akan dapat 12B sama dengan 5 darab 360. So ini tekan je lah kalkulator. So kita akan dapat 12B sama dengan 1800. So 12 ni darab bawa sebelah akan jadi bahagi. So kita akan dapat nilai dia adalah B sama dengan 1800 bagikan dengan 12. Okey, dan kita akan dapat nilai bilangan batang pen bagi yang pen berwarna biru adalah 150. Macam tu. So ini jawapan dia lah. Bilangan batang pen bagi B adalah 150. Itu cara dia untuk kita menyelesaikan soalan yang melibatkan nisbah dan juga nilai yang dia bagi. Okey, tengok soalan yang kedua. Okey, sama jugalah. Diberi pada kita nisbah ketinggian bagi 3 buah bangunan adalah 7 nisbah 4 nisbah 9. Okey, dia bagi dekat situ macam ni. So jika jumlah ketinggian bagi ketiga-tiga bangunan itu adalah 160 meter. Jumlah 3 tu cari ketinggian dalam meter bagi setiap bangunan yang tersebut. Okey, nak cari semua berapa? Okey, dia nak semua bangunan. Okey, katakan saya labelkan bangunan tu A,
B dan C. Ingat ya, first column ni adalah untuk tajuk kita lah, apa yang kita nak jadikan dia sebagai nisbah. Right. Then apakah dia punya nisbah? Okey, untuk A adalah 7, untuk B adalah 4, untuk C adalah 9. Okey, baik. Jadi sekarang dia minta kita cari untuk ketiga-tiga tu. Tapi kita tak tahu. Okey, kita tak tahu nilai A, tak tahu berapa tinggi A berapa, tak tahu. Kita tahu nisbah dia je. Tinggi tak tahu. Okey, B pun sama, tak tahu. Tulis balik B, tulis balik C. Okey. Then kita cari dia punya jumlah. Okey, jumlah bagi nisbah. Okay, ingat ya. Second column ni adalah untuk nisbah. Third column ni adalah untuk nilai. Okey. Jadi sekarang nisbah kita tahu 7 tambah 4 tambah 9. So kita akan dapat 20. Manakala A tambah B tambah C, ini jumlah dia. So A tambah B tambah C, nilai dia adalah 160. Sebab itu adalah ketinggian dia, jumlah ketinggian dia. Okey. So sekarang dikatakan kita nak cari A dulu. Kita nak cari apakah tinggi bagi A. Okey, kita tengok sekarang A ni apakah nisbah dia. Okey, nisbah dia adalah 7. Apakah jumlah bagi nisbah dia? Perkan dengan 20. Okey, dan sama dengan okey, apa A? A tak tahu nilai dia. Letakkan A sebagai pemboleh ubah. Per dengan jumlah keseluruhan dia adalah 160. Okey. Then kita darabkan dia secara bersilang. Jadi kita akan dapat 20A sama dengan 7 darab 160. So 20A sama dengan 7 darab 160. Tekan guna kalkulator lah. 1120, dan A kita akan dapat 1120 bahagikan dengan 20. So kita bagikan dengan 20, kita akan dapat 56. Jadi tinggi bagi A adalah 56. Macam tu. Okey, boleh ya? Dan nak cari B macam mana? Nak cari B pun sama juga metod dia dekat sini. Okey, saya tak warna hijau. B adalah 4. Okey, kita tekan 4. Jumlah keseluruhan nisbah adalah 20. Perkan dengan 20. Dan samakan dia. Okey, apa nilai yang kita nak cari? B. B tak tahu letak B. Okey, apakah jumlah keseluruhan nilai dia adalah 160. Dan kita darabkan secara bersilang. So, kita akan dapat 20B sama dengan 4 darab 160. So, kita akan dapat 640. So, B sama dengan 640. Bagikan dengan 20. Bagikan dengan 20. So, kita akan dapat 32. Jadi, tinggi bagi B adalah 32. Okey. So, kita dah ada 2 dah. Kita dah ada tinggi bagi A, kita dah tinggi bagi B. Macam mana pula nak cari C? So, nak cari C lagi senang. Okey, tak payah nak kira dah macam ni sebab kita tahu keseluruhan dia adalah 160. Okey. Tinggi untuk semua sekali 160, dan tolakkanlah dengan B. Tolakkan dengan A, 56. Tolakkan dengan B, 32. So, kita dapatlah C. Okey, C ni tinggi dia adalah 160. Tolakkan dengan 56. Tolakkan dengan 32. So, kita dapat tinggi C adalah 72. So, nilai dekat sini 72 lah. Macam tu. Okey. So, ini melibatkan penyelesaian masalah. Melibatkan 3 kuantiti. Okey. Baik. Yang soalan seterusnya, ini melibatkan problem solving yang ada gambar raja. So, di sini dia kata raja menunjukkan 2 buah akuarium P dan Q mempunyai bilangan ikan yang berlainan. Okey, kita kena kira pula ikan dekat sini. Dan yang pertama, nyatakan nisbah bilangan ikan dalam akuarium P kepada bilangan nisbah ikan di dalam Q. So, ini melibatkan 2 kuantiti. So, kita kena tulis dalam bentuk P. Sorry ya. Okey, kita kena tulis dalam bentuk P nisbah Q. Macam tu. Right, sekarang kita kira lah apakah bilangan ikan yang ada dalam P. Okey, so bilangan ikan dalam P, kita kira 1. Sorry. Sekejap, dia lari pula. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, P adalah 14. Manakala Q adalah 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So 22. So dalam penulisan nisbah P, nisbah Q, kita akan tulis 14 nisbah 22. Okay, kita check baliklah betul tak kiraan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lima belas, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okey, betul lah. Dah hilang dah yang tadi. So, P sama dengan 14, Q sama dengan 22. So, P nisbah Q sama dengan 14 nisbah 22. So, nyatakan bilangan ni, kita just tulis lah. Okey, P nisbah Q sama dengan 14 nisbah 22. So, itu cara dia lah. Baik. So, B jika diberi pada kita 10, jika 10 dan 12 ekor ikan masing-masing ditambahkan ke dalam akuarium P dan juga Q. So, adakah nisbah bilangan ikan P kepada Q masih sama? Okey, kita tengok sama ke tak? Baik, katakan kita masuk dekat sini. Ini masuk berapa? 10. Ini masuk 12. Okey, kita tengok. Okey. Bila 14 tambah dengan 10, right? Kita akan dapat 24. So, 16 sini 24. Sini akan jadi 36. Okey, kita tengok. Adakah nisbah dia sama? Okey, macam mana kita nak kenal pasti dia sama? Kalau kita tengok tadi soalan yang ini, 14 nisbah 22 ni, jawapan kita bukan dalam bentuk nisbah yang terendah. Sebab kita boleh kecilkan dia. Ingat, kalau kata nisbah, kita kena kecilkan dia sampai terendah. Okey, so yang ini kita kena buat apa? Kita bahagikan dia dengan 2, kita bahagikan dia dengan 2. So, kita akan dapat 7 nisbah 11. Yang ini dah memang tak boleh dikecilkan lagi. Okey, so kalau kita tambah yang ini pula, 10 tadi untuk akuarium P, 12 ini untuk akuarium Q. So, kita akan dapat nilai dia adalah P nisbah Q yang baru adalah 24 nisbah 36. Okey, sekarang ni kita nak kecilkan dia. Dapat tak samakan dengan 7 nisbah 21, 7 nisbah 11 ni. Okey, so yang ini kita nak bahagikan dengan berapa? Yang senang, sifir berapa? Jadi, sifir yang senang adalah bagi dengan sifir 12 kan. So, ini bagi dengan 12, ini pun bagi dengan 12. Jadi, at the end kita akan dapat nilai dia. Yang ini adalah berapa? 24 bagi 12 dapat 2. Yang ini adalah nilai dia dapat 3. Jadi, sama ke? Sama ke dengan yang ini? Sama ke? Okey. So, tak sama. So, tidak samalah nisbah dia. So, jawapan akhir dia tidak sama. So, itu cara dia lah. Okay. Jadi, apa yang penting dekat sini, kita kena fahamkan soalan, kita masukkan nilai dan pastikan kita punya nisbah tadi tu dalam bentuk yang terendah. Cara macam tu je lah. Sangat-sangat senang. Okay. Next. Yang ni agak keliru sikit lah. Jadi kita kena buat kemudian. Kita buat yang senang-senang dulu. So, saya rasa saya stop sampai sini dulu. Kita cari yang mudah dulu. Dan untuk yang masa akan datang, saya akan bagi soalan yang lebih complicated lah. Baik, so saya rasa itu saja. Okay, sekian. Terima kasih.